antara tumpuan utama Nasional 8 malam ini. Baik, operasi restoran 24 jam kekal. Juga penangguhan pemilihan UMNO tiada kaitan isu semasa. Dan Majlis Ulang Tahun pertama peringati tragedi MH17 pada 11 Julai. Perancangannya bersama saya Syahril Sarafudin dan juga rakan tugas Atikah Muhammad Naim. Operasi restoran dan tempat makan 24 jam kekal, jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Keputusan itu bagi memberi keselesaan dan kemudahan kepada orang ramai untuk menjamu selera dan bersantai. Sebab keadaan yang diguna pakai sekarang ni nampak memberi keselesaan dan kemudahan pada orang ramai, dan di samping itu mereka yang berniaga pun dapat rezeki yang sepatutnya diterima oleh mereka. Dan kalau kita menyekat waktu-waktu pembukaannya, dia menimbulkan banyak lagi kesulitan kepada orang ramai. Perdana Menteri menekankan beliau menerima banyak reaksi daripada pengusaha restoran 24 jam yang bimbang jika operasi restoran mereka dihadkan. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim mencadangkan waktu operasi restoran terbabit sehingga tengah malam di kawasan penempatan dan luar bandar. Ia bagi membendung gejala sosial di kalangan masyarakat. Datuk Seri Najib sebelum itu mengedarkan 1,500 bungkusan bubur lambuk kepada masyarakat sekitar di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Perdana Menteri turut melawat Bazar Ramadan Kampung Baru. Keputusan Majlis Tertinggi UMNO menangguhkan pemilihan yang dijadualkan pada tahun depan selama 18 bulan merupakan tindakan biasa. Itu pandangan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Tun Dr. Mahathir, perkara sama juga pernah dilakukannya ketika menjadi Presiden UMNO sebelum ini. Dulu saya pun biasa tangguh juga. Saya tangguh pasal takut bergoncang dalam, ada masalah, perpecahan. Jadi tak ada masalah lah untuk tangguh ni. Tak ada masalah. Bila bercakap kepada pemberita selepas meninjau dan membeli kelengkapan Aidilfitri di Ukir Mall Alustar, semalam Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan keputusan Majlis Tertinggi untuk menangguhkan pemilihan bagi memberi peluang kepada parti untuk berkhidmat kepada rakyat dan mengukuhkan perpaduannya. Sementara itu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur menafikan dakwaan penangguhan pemilihan UMNO untuk memberi ruang bagi membersihkan isu hutang 1MDB. Sebaliknya, ia bertujuan memperkasa parti serta memberi fokus kepada agenda pembangunan negara yang lebih efektif. Semua telah sebulat suara menyuarakan supaya pemilihan ditangguhkan. Tak perlu dilakukan pada tahun 2016. Dan lebih baik parti menumpu kepada permasalahan yang ada sekarang dan juga bertumpu untuk kita menghadapi pilihan raya yang akan datang. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Shopping Raya 2015 bersama anak-anak yatim dan kurang bernasib baik di Ibu Negara. Seramai 880 anak yatim seluruh Kuala Lumpur dan Putrajaya diraikan pada program ini. Pengerusi Sukarelawan Peguam Malaysia Suka Guam, Datuk Khairul Anwar Rahmat melepaskan semua jawatan dalam UMNO berkuat kuasa 11 Julai ini. Beliau mengumumkannya menerusi satu kenyataan media. Datuk Khairul Anwar merupakan Ketua Sekretariat Perundangan UMNO di ibu pejabat parti itu. Selain itu, beliau adalah Naib Ketua Pemuda UMNO Johor dan Ketua Pemuda UMNO bahagian Keluang. Keputusan meletak jawatan itu bagi meneruskan kerja kemasyarakatan di dalam dan luar negara serta untuk memberikan tumpuan kepada firma guaman Khairul Group. Majlis Ulang Tahun pertama bagi memperingati mangsa tragedi pesawat MH17 yang ditembak jatuh di Ukraine tahun lepas akan diadakan pada 11 Julai ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leow Tiong Lai berkata majlis berkenaan akan diadakan di Kompleks Bunga Raya KLIA. MH17 penyiasatan sedang
berlangsung dan kita masih menunggu laporan penyiasatan MH17 dan memandangkan anniversary ulang tahun MH17 telah pun dekat pada bulan Julai. Kerajaan telah pun bersetuju dan menetapkan satu majlis anniversary diadakan pada 11 hari bulan Julai di KLIA Bangunan Bunga Raya untuk memperingati mangsa-mangsa MH17. Saya ingin nyatakan di sini bahawa kerajaan amat mengambil berat tentang apa yang berlaku pada MH17 dan kita nak cari siapa sebenarnya yang menjatuhkan pesawat MH17. Datuk Seri Liau ditemui media selepas merasmikan bangunan program pendidikan khas integrasi komuniti CHAS di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sam Yok, Kuala Lumpur. Tragedi MH17 pada 17 Julai 2014 mengorbankan kesemua 298 penumpang dan anak kapal termasuk 44 rakyat Malaysia. Laporan akhir penyiasatan tragedi itu sedang disiapkan dan beliau yakin akan dikeluarkan tidak lama lagi. Pasukan penyiasat itu diketuai Belanda dan turut diwakili penyiasat dari Malaysia. Bahagian pelaburan Majlis Amanah Rakyat MARA Incorporated Sdn Bhd sedia bekerjasama dalam siasatan berhubung pembelian hartanahnya di Melbourne, Australia. Syarikat itu mengalu-alukan semua penyiasatan atau siasatan berkaitan pelaburannya di dalam dan luar negara. Dalam satu kenyataan bersama, pengerusinya Datuk Muhammad Lan Alani, Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Abdul Halim Abdul Rahim dan anggota pengarah berkata mereka akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk siasatan adil dan telus. Semalam, Pengerusi MARA Tan Sri Anwar Musa menyerahkan beberapa dokumen berkaitan pembelian sebuah bangunan di Melbourne, Australia oleh unit agensi itu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Akhbar Australia The Age pada awal minggu ini melaporkan seorang pegawai atasan MARA, pegawai kanan dan bekas ahli politik didakwa membelanjakan jutaan ringgit dana kerajaan untuk membeli sebuah blok pasapuri di Melbourne dalam satu penipuan hartanah. Siasatan terhadap portal Sarawak Report perlu dikendalikan mengikut Seksyen 8 Akta Penerbitan dan Mesin Cetak 1984 yang memperuntukkan tindakan terhadap sesiapa juga yang membuat laporan tidak benar. Pandangan itu disuarakan Penasihat Sosio Budaya Kerajaan Tan Sri Dr. Rais Yatim yang percaya tindakan itu mampu memberi kesan telus terhadap siasatan kes 1MDB. Sekiranya pihak Sarawak Report tidak dapat memberi keterangan berhubung kebenaran isi kandungan laporan itu, Peguam Negara mempunyai pilihan yang cukup untuk bertindak serta-merta. Laporan Sarawak itu adakah berkaitan dengan rahsia kerajaan atau rahsia korporat? Jika ia merupakan rahsia kerajaan, maka ia jatuh di bawah Akta Rahsia Rasmi. Jika ia hanya merupakan data-data berkaitan dengan 1MDB, itu bukan rahsia negara. Bagi beliau, jika siasatan mendapati rahsia rasmi sudah dicabul, fakta tentang 1MDB hendaklah ditakrif terlebih dahulu sebagai rahsia rasmi kerajaan. Jika tidak, sesiapa pun boleh mengeluarkan spekulasi tentang beberapa faktor yang terkandung dalam laporan itu. Polis sedang mengesan sepasang suami isteri bagi membantu siasatan berhubung kes penderaan seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun yang cedera parah dan lebam di badan dipercayai didera. Kejadian disedari ibu kandung mangsa Sana Abdul Malik Rabu lalu selepas mengambil kanak-kanak itu Nur Zuliana Zahra Mama Mishabuddin yang berada di bawah jagaan bapa dan ibu tirinya. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Asisten Komisioner Haliluddin Rahim berkata, usaha mengesan bapa kandung dan ibu tiri mangsa dijalankan segera sebab ibu mangsa membuat laporan polis. Jelasnya ketika kanak-kanak itu diambil oleh ibunya, mangsa berada dalam keadaan lemah dan badan dipenuhi parut. Semalam, mangsa dirujuk ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru selepas ibu mangsa membawanya ke Hospital Gombak untuk mendapatkan kepastian punca kecederaan anaknya.
Anak saya trauma. Tulis lelaki patut semua. Tak tahu, saya selalu juga telefon ke pok dia. Dia kata anak dia okey. Tanya semua sebab dekat-dekat kes kampung lah. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Festival Ramadan Putrajaya kembali lagi dari 18 Jun sehingga 16 Julai ini bermula 12 tengah hari hingga 12 tengah malam di Kompleks Perbadanan Putrajaya, Kiblat Walk dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Presin 3 Putrajaya. Antara program menarik ceramah agama setiap Sabtu dan Ahad, jualan barangan raya dan juadah berbuka, Expo Mega Raya serta acar pancut komuniti. Layari www.ppj.gov.my. Kementerian Sumber Manusia komited memastikan semua peluang pekerjaan di negara ini diberi kepada warga tempatan terlebih dahulu sebelum ditawar kepada tenaga kerja asing. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, cadangan Kementerian Dalam Negeri membawa masuk 1.5 juta tenaga kerja dari Bangladesh dalam tempoh 3 tahun akan datang masih boleh dipertimbang. Bagi beliau, kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu belum muktamad dan masih boleh dibincangkan dalam jawatan kuasa khas Kabinet. Ia dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kementerian Sumber Manusia lebih mengalu-alukan pengambilan tenaga kerja asing berkemahiran dan meminta syarikat yang berminat menggunakan khidmat mereka mengambil kira aspek tersebut. Datuk Seri Ismail menyatakannya di Maran Pahang selepas menghadiri majlis berbuka puasa bersama Tengku Mahkota Pahang dan penduduk kampung Lubuk Paku. Markas Wilayah Laut 1 menerima laporan sebuah bot hanyut pada jam 1 tengah hari tadi daripada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Tindakan patas bot tempur CB-90 milik Tentera Laut Diraja Malaysia telah berjaya menyelamatkan nyawa 3 orang penyelam yang terkandas di tengah laut selama 2 jam kira-kira 5.9 batu nautika dari Pelabuhan Tanjung Gelang. Panglima Wilayah Laut 1 Laksamana Muda Datuk Azhari Abdul Rashid dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya sudah mengarahkan sebuah bot tempur CB-90 bersama sebuah tim penyelam dan seorang staf perubatan bagi melaksanakan operasi mencari dan menyelam. Operasi dimulakan pada jam 1.19 tengah hari. CB-90 berjaya menjumpai ketiga-tiga penyelam pada jam 2.19 petang dan telah dibawa ke tambatan Pelabuhan Kuantan TPK. Kejadian berlaku berpunca ekoran tali sau bot berkenaan terputus ketika mereka melakukan aktiviti penyelaman. Bot tersebut kemudiannya hanyut bersama 2 lagi mangsa yang berada di atas bot. Bot yang hanyut telah diselamatkan oleh nelayan dan ditunda ke Jabatan Perikanan Padang Lalang Kuantan. Ketiga-tiga mangsa menerima rawatan daripada staf perubatan setiba di TPK dan diserahkan kepada pihak APMM kira-kira jam 3.30 petang untuk tindakan selanjutnya. Tiada alasan bagi 33,000 penjawat awam yang berhutang dengan PTPTN tidak mahu melunaskan pinjaman mereka. Tegas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah, banyak kelonggaran diberikan PTPTN kepada peminjam untuk membayar balik pinjaman berkenaan. Nasihat Tan Sri Dr. Ali, peminjam sepatutnya berbincang dengan PTPTN mengenai cara terbaik membayar balik pinjaman. Ini termasuk melalui potongan gaji ikut kemampuan diri. Beliau turut memaklumkan borang pemotongan gaji untuk membayar pinjaman PTPTN telah dihantar kepada penjawat awam dan mereka wajib mengisi serta memulangkan borang berkenaan dengan kadar segera. Tan Sri Dr. Ali ditemui media selepas melancarkan projek perumahan penjawat awam Satu Malaysia Kinarut Selatan di Kota Kinabalu, Sabah. Projek melibatkan pembinaan 1,296 unit kediaman. Orang ramai kini boleh membeli sijil simpanan premium SSP BSN di semua negeri dan layak menyertai cabutan tempatan di negeri pembelian SSP dibuat tanpa mengikut negeri kelahiran atau alamat rumah. Sebagai contoh, pelanggan yang berasal dari Kelantan dan membeli SSP di Johor layak menyertai cabutan SSP tempatan Johor. Peraturan baru ini antara penambahbaikan BSN untuk menggalakkan lebih ramai rakyat membeli SSP.
Pemenang bertuah untuk cabutan tempatan SSP bulan Mei, Inspektor Prabu Paributu dipilih melalui cabutan tempatan bagi Kuala Lumpur walaupun berasal dari Johor dan kini menetap di Pahang. Beliau yang menyimpan dengan SSP sejak 2013 melalui potongan gaji pada mulanya agak tidak percaya apabila namanya terpilih memenangi kereta Pro2 Asia. Saya memang rasa bangga. Memang tak expect benda ni. Memang SSP ni saya tahu sejak tahun 2013, sejak saya masuk polis, dia orang buat pemotongan 200 setiap bulan daripada gaji saya. So saya memang, kalau nak beritahu, saya memang tak tahu apa-apa lah pasal SSP ni. Cuma saya tahu dia ada cabutan bertuah. Siapa yang belum labur lagi, laburlah SSP. Mana tahu ada rezeki kan, dapat produk, mendapat kereta macam ni. Kereta mewah BMW 320i pula menjadi milik pelajar akhir jurusan pengajian Al-Quran dengan multimedia dari Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Siti Fatimah Malik, selaku pemenang cabutan bulan Mei 2015. Betul kan menang ni kan, sebab simpan tu sudah lama, jadi tak expect lah mau menang benda ni. Produk SSP ni memang bagus lah, sebab di mana kita dapat benefit kan, bila kita simpan tu kita boleh masuk lucky draw. Lepas tu duit ni memang confirm halal lah, walaupun sometimes lucky draw ni kata macam dah halal kan, tapi ni sebab duit tu takkan hangus, so bagus lah. Saya harap semua orang akan start simpan SSP. Turut berlangsung acara cabutan SSP bagi bulan Jun dan berikut senarai nama pemenang cabutan tempatan dan bulanan Jun yang bertuah. Ringgit dijangka mengukuh menjelang akhir tahun ini. Hasil penyelidikan mata wang Maybank mendapati keyakinan pelabur akan kembali meningkat setelah pelbagai isu yang menyumbang kepada turun naik kadar mata wang dunia ketika ini reda. Jelas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Maybank, Datuk Abdul Farid Alias, ia meliputi isu sama ada Greece akan kekal atau keluar daripada Kesatuan Eropah. Realitinya keadaan yang tidak menentu di Eropah dan China ditambah pemulihan dolar Amerika yang perlahan memberi kesan kepada mata wang dunia. Kalau ikut fundamental sepatutnya ringgit Malaysia itu lagi kuat. Tapi sebab sekarang ni pasal banyak uncertainty di negara luar, especially di Europe sama di Asia seperti di China, numbers yang kita nampak daripada US pun belum mantap lagi kan. So it will have an impact lah on our currency and all other currencies around the world. Ringgit susut kepada 3.7660 berbanding dolar Amerika Jumaat lalu berbanding 3.7430 pada Jumaat sebelumnya. 8 program baharu bakal dilaksana Perbadanan Pelaburan Luar Malaysia Madrid tahun ini bagi mempromosi sekaligus meningkatkan ekspor peranti perubatan dan pharmaceutical. Pasarannya dilihat memenuhi keperluan penting sektor kesihatan masa kini. Ketika ini wujud tren peningkatan kesedaran masyarakat global terhadap kepentingan peralatan perubatan, ubat-ubatan dan makanan tambahan. Justru Madrid tampil membantu perusahaan kecil dan sederhana dengan mempromosi produk tempatan yang mematuhi standard antarabangsa. Believe this sector, inshallah, can grow further, and this sector, I would say, is not subject to the economic slowdown because people still looking into medical product as well as devices during this challenging time. Aktiviti ekspor peranti perubatan meningkat 13% menjadi 13.49 bilion ringgit tahun lalu berbanding 11.94 bilion pada 2013. Madrid turut menjalin perdagangan antarabangsa dalam industri farmaceutical dengan Emirat Arab Bersatu, Thailand, Spanyol dan Jerman. Baik, sukan kami buka dengan perkembangan kejohanan badminton terbuka Kanada. Datuk Lee Chong Wei terus mempamerkan aksi konsisten apabila berjaya mara ke separuh akhir kejohanan selepas menewaskan pemain India B. Sai Pranis dalam 3 set. Selepas berjaya muncul juara di kejohanan badminton terbuka Amerika Syarikat, Lee Chong Wei terus melangkah kemas
mara ke separuh akhir kejohanan badminton terbuka Kanada. Zhang Wei turun selaku pilihan ke-14 bertemu pilihan ke-10 kejohanan dari India, B. Sai Pranith. Set pertama Zhang Wei tiada masalah mencatat kemenangan 21-13. Namun, Pranith bangkit untuk menang set kedua 21-18 membawa perlawanan ke set penentuan. Di set penentuan, Zhang Wei kembali mempergemaskan rentak permainan dan akhirnya menang 21-11 untuk mara dalam masa 51 minit. Di separuh akhir, Zhang Wei dijadual bertemu pilihan ke-6 dari Jepun, Takuma Ueda. Zhang Wei dijangka akan naik ke ranking 81 dunia apabila ranking BWF baharu dikeluarkan minggu depan. Jangan jadikan laman sosial sebagai diari peribadi. Itu nasihat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kepada pengguna internet. Nasihat diberikan ekorat kecenderungan orang ramai mengemas kini status dan aktiviti yang berkaitan kehidupan peribadi termasuk berkongsi lokasi mereka berada. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Pembangunan dan Perancangan Jangkauan MCMC, Nur Halili Nadia Musafa Kamal, kecuaian itu mengundang padah apabila maklumat peribadi dikongsi di laman sosial. Tambahnya, sebarang maklumat peribadi yang dimuatkan di laman sosial seperti Facebook boleh dimanipulasi oleh sesiapa sahaja yang mungkin ada niat jahat. Hak privasi seseorang akan mudah terdedah kepada umum jika semua aktiviti dan di mana lokasi mereka berada dicatatkan dalam laman sosial. Tambah Nur Halili, jika berlaku sebarang penganiayaan laman sosial, pengguna perlu melapor segera kepada moderator laman sosial dan kemudian kepada MCMC dan pihak polis. Baik, saudara, kompleks Pekan Rabu di Alustar yang baru berpindah ke Ukir Mall terus menjadi tumpuan pengunjung, apatah lagi pada bulan Ramadan ini. Para pengunjung dan peniaga di kompleks yang terletak di Jalan Sultan Badishah itu siang tadi teruja dengan kehadiran bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Visualnya mengakhiri pertemuan kita malam ini. Kepada umat Islam, selamat menunaikan solat tarawih. Dan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Rasanya penat, jom pi ke Langkawi. Langgah ayat gamat, minumlah ayat tongkat Ali. Langgah ayat gamat, muka naik seri. Kedah sudahlah maju, tak lagi macamlah dulu. Rumah serba baru, kenduri ada selalu. Tengok sana sini, pembangunan serba